Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Muka surat 235, surah Yasin. Ini kata Imam Al-Ghazali sebelum ini, dalam surah Yasin ada 25 ayat berkenaan dengan ayat-ayat jawahir, yaitu ayat-ayat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam yarau, dan apakah mereka tidak melihat? Mereka, yakni orang-orang musyrikin Mekah yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana teras dakwah baginda adalah mengajak manusia menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah mereka tidak melihat bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan, kami yakni Allah telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya, makna memilikinya. Fahum laha malikun. Jadi manusia ini hanya milik saja, memiliki saja, bukan mencipta. Yang menciptakan adalah kami. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya mereka menjadi tunggangan dan sebahagiannya mereka makan. Jadi sebahagian daripada an'aman, binatang ternak. Jadi binatang ternak ni contoh perselian dia merujuk kepada 3 jenis saja orang Arab. Sebab itu bila kita mengaji dalam bab udhiyah dan juga aqiqah, bab korban dan juga aqiqah, bila-bila masabud, walaupun diterjemah binatang yang harus untuk dijadikan korban ialah al-an'am, iaitu binatang ternak. Tapi ayam tak masuk, walaupun zaman hari ini ayam pun diternak. Dan itu juga rusa ke apa sajalah, dia hanya boleh dibuat korban dan juga akikah, iaitu unta, lembu dan juga kambing. Kambing itu masuk biri-biri, lembu masuk kebau. Jadi siapa ayam tak masuk? Sebab zaman Nabi SAW ketika turunnya wahyu, binatang ternak ini hanya 3 saja, iaitu yang dirujuk. Bukan rujuk pada ternak pada ini, tapi rujuk ternak pada zaman Nabi SAW. Jadi binatang ternak itu, khususnya unta, ada di antaranya yang kamu tunggangi, yang Allah mudahkan bagi kamu untuk kamu tunggangi, dan ada di antaranya untuk kamu makan. Jadi sebab itu bila ditanya kuda dah ada zaman Nabi SAW. Boleh tak buat korban dengan kuda? Jawapan dia tak boleh. Sebab kuda ni walaupun harus dimakan, tapi dia tak termasuk dalam istilah al-an'am pada zaman Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, walahum fiha manafi'u masyarib afala yashkurun. Dan mereka memperolehi padanya manfaat-manfaat dan juga minuman, masyarib sebagai minuman-minuman, yakni susu. Manfaat-manfaat itu iaitu kulit bulu, tanduk dan sebagainya. Maka afala yashkurun, kata Allah, apakah
maka kenapa mereka tidak mau bersyukur? Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, para ulama menyimpulkan daripada ayat-ayat sebegini yang terdapat banyak dalam Quran di mana Allah menghitung nikmat-nikmatnya, di antaranya adalah untuk kita bersyukur atas setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Mereka, kata Allah, mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka dapat pertolongan, yakni ditolong oleh bahala-bahala mereka, terutamanya di akhirat nanti, ketika mana mereka hendak dihumban oleh Allah dalam neraka. La yastati'u nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Namun sayangnya bahala-bahala itu tidak dapat menolong mereka, padahal bahala-bahala itu menjadi tentera, yakni pada anggapan mereka jundun yang disiapkan untuk menjaga mereka, tapi mereka tetap akan dihumban oleh Allah dalam neraka. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Jadi ucapan mereka iaitu lasta mursan, sebagaimana dalam tafsir lain, orang musyrikin kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu bukan rasul, kami tak percaya kamu rasul. Ataupun ucapan-ucapan mereka yang menolak dakwah kamu, maka tak usahlah ucapan mereka itu menjadikan kamu sedih, dan biarkan kepada mereka. Sebab apa? Inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui, ma yusirruna wa ma yu'linu, apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Sebenarnya hati kecil mereka tahu bahwasanya kamu betul, kamu rasul, kerana mereka melihat mukjizat-mukjizat yang kamu telah tunjukkan, tapi lidah mereka saja degil, ingkar, keras hati. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kalau dipati dalam Quran dia ada waqaf mim atas tu, waqaf lazim, wajib berhenti situ. Kalau tak berhenti, makna akan jadi silap, sangat-sangat silap. Jadi sebab tu bila-bila masa tuan-tuan baca Yasin, jangan harung terus, kena berhenti. Fala yahzunka qawluhum, berhenti situ. Lepas tu baru sambung, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Waqaf lazim dia panggil, mesti, wajib berhenti. Cuba tuan-tuan dan puan perhati makna kalau tak berhenti. Maka janganlah menjadikan kamu sedih, wahai Muhammad, ucapan mereka bahwasanya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan juga apa yang mereka nyatakan. Jadi yang tu nak sedih buat apa? Memang betul. Kami, yakni Allah, mengetahui. Jangan menyebabkan engkau sedih ucapan mereka bahwasanya kami mengetahui. Apa ni, nak sedih memang betul. Jadi sebab tu kena berhenti situ. Jangan menjadikan kamu sedih oleh Muhammad ucapan mereka, titik situ. Iaitu ucapan mereka, mana kamu bukan rasul, dan kamu bohong dan sebagainya. Kemudian titik situ. Kemudian baru ayat baru. Jangan sedih, biarlah mereka bohongi kamu, tapi kami tahu, kami sendiri mengetahui wahai Muhammad bahwasanya kamu betul, dan kami sendiri mengetahui wahai Muhammad bahwasanya mereka sebenarnya tahu kamu betul. Jadi sebab itu bukan di sini saja, bila-bila masa kita buka baca Quran, di atas tulis mim, waqaf lazim, wajib berhenti. Wajib berhenti. Dan wallahu alam, maksudnya disebut juga dengan wakaf Jibril. Wakaf Jibril makna, tuan dan puan tengok balik lah, mim tu. Jadi sebab itu
salah satu ilmu dalam tajwid ni yang sebenarnya kena mengaji juga, walaupun orang kita ni dia tak berapa nak mengaji sangat, iaitu ilmu wakaf ibtidak. Maknanya supaya kita boleh berhenti tepat, dia panggil. Sama ada di ayat yang sama, nak berhenti, nak ambil balik bila putus nafas, ataupun bila kita baca Quran, jangan main berhenti saja, esok pula sambung, berhenti tengah-tengah cerita. Kalau orang faham, dia terkejut, break, tengok drama tak dah habis, tak tahu tak habis cerita. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ada satu Quran dulu, kalau tak silap, Quran wakaf ibtidak, mula diterbitkan oleh Telaga Biru, tapi sekarang ni banyak dah penerbit. Jadi tuan-tuan beli yang tu, dia ada tanda situ. Beli itu dia ada tanda berbeza. Mana kalau ada ayat tu, tuan-tuan berhenti di situ, boleh sambung terus ayat depan. Tapi ada ayat tuan-tuan berhenti situ, kena mula balik di belakang. Mana dia ada warna, berbeza warna. Itu tuan beli yang tu, jadi senang. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab dia ada At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran, dia sendiri pun memberi satu, dalam kitab tu dia sebut, dia kata jangan terpedaya dengan juzuk, sebab ada juzuk yang berhenti di tengah cerita. Ada juzuk dalam Quran, jadi kena berhenti depan sikit, sebab juzuk ni dia bagi ikut, dia panggil apa, jumlah Quran, bukan dia bagi ikut cerita. Juzuk 1, 2, 3 tu dia bukan wahyu. Juzuk itu dia bagi kemudian untuk orang panggil apa, 30 juzuk Quran tu, dia bagi sama banyak, dia bagi pembahagian sama banyak. Jadi sebab itu kalau nak kira tu kena berhenti depan sikit. Kena pun tak ingat, ada Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya At-Tibyan. Jadi ada juzuk yang tak boleh berhenti situ, esok sambung juzuk yang berikutnya. Dia kena berhenti depan sikit saja, supaya habis satu cerita. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, dulu semasa kita kecil-kecil dulu, tuan-tuan kecil, anak kecil dulu, kita mula mengaji Quran. Kalau tuan-tuan boleh ingat, kita mengaji Quran apa? Bukan Quran Karim. Quran apa? Quran Majid. Quran Majid dia pakai sistem Ain. Pasal tak? Di tepi-tepi tu sistem Ain. Sekarang ni kita pakai sistem hizib. Satu juzuk ada 4 hizib, bahagi 4. Jadi hizib ni dia bukan berhenti ikut cerita. Sistem Ain dulu, Ain tu makna rokok. Jadi makna bila dia bagi panduan kat kita, bila kita sembahyang tahajud sampai dekat Ain itu, boleh rokok. Mana kita rokok dengan pada Ain itu, maknanya habis satu, mana betul lah. Kalau tuan-tuan rokok tak ikut Ain tu, maknanya mungkin rokok tengah cerita, ataupun tak habis cerita, atau lepas cerita sikit, lepas satu. Jadi tuan-tuan sekalian, ana jumpa, pernah jumpa, maknanya dia campur se-Indonesia lah. Dia gabung balik sistem hizib dan juga sistem Ain tu. Ada semula Ain di sebelah. Itu sepatutnya, maknanya kita panduan untuk tuan-tuan baca tadarus ke, untuk tuan-tuan baca sendiri ke, nak berhenti tu ikut Ain tu. Jangan ikut hizib. Jangan ikut muka surat semata-mata. Ini tuan-tuan sekalian, ini sebagai panduan dah untuk menambah baik lagi. Tapi bukanlah satu benda kita kata tuan-tuan berdosa dan sebagainya. Tidaklah sampai berdosa, cuma kita kata terbaik begitu. Lagi tak mau baca Quran pula, tak tahu nak monti ustaz ke mana. Tuan-tuan pilih, lagi tak beli, tak jumpa Quran Ain tu, tak baca Quran. Bukan macam tu. Mana sekarang ni kita kata nak bagi elok lagi, itu saja. Yang penting jangan berhenti tengah ayat dia. Nak berhenti pun bagi habis ayat, bolehlah berhenti. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin tuan-tuan panggil lah mana-mana ustaz. Tak semua ustaz boleh mengajar bab wakaf ni.
orang yang dia memang takhasus Quran ataupun dia guru Quran lah, insyaAllah. Tuan panggil, tuan-tuan tu boleh cerita sikit lah tentang istilah ni. Ada waqaf mim, mim tu apa makna dia, kemudian ada sad lam ya, sad lam ya, betul, ada qaf lam ya. Sad lam ya tu sambung lagi baik, dia panggil wasal aula. Kalau qaf lam ya tu waqaf aula, berhenti lagi baik. Nak sambung boleh, tapi kalau berhenti lagi baik. Kemudian ada lam alif, itu tak boleh berhenti di situ. Ya, jadi begitulah. Lebih kurang dalam asalnya, dalam kalau sekadar nak istilah tu sejam 2 jam pun cukup lah. Kita panggil mana-mana ustaz, cari ustaz yang pandai cerita dekat kita. Ya. Wallahu a'lam. Dia apa bukannya opti sangat. Opti sikit-sikit kira untuk diri sendiri. Itu tuan kena panggil makna orang yang mahir lah. Bab wakaf tidak ini dia boleh cerita dekat tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan buat majlis tu abang semua, insya-Allah. Walaupun nak hadir semua, insya-Allah. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan lagi, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Maka apakah manusia tidak memerhatikan bahawa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Mana Tuhan yang menciptakan dia, dia lawan balik. Kami yang menjadikan dia, bukan dia sebagaimana tiba-tiba jadi seorang lelaki yang berjalan, yang tegak berdiri. Asal usul dia tu dia lupa bahawasanya dia daripada air mani yang hina. Tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Di antaranya ialah dia menentang kebangkitan semula, kerana dia merasakan bahawa kebangkitan semula ini suatu yang pelik, yang mustahil. Padahal dia lupa bahawasanya kejadian manusia daripada setitik air yang hina itu lagi mustahil. Kalau nak kiranya lagi mustahil. Tapi oleh kerana kami yang menciptakannya, tidak ada mustahil bagi kami, yang Tuhan. Dalam penciptaan lah, tidak ada mustahil dalam penciptaan benda-benda yang baru ini. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Jadi dia ini manusia yang menentang Tuhan ini, dia buat perumpamaan pula bagi kami, iaitu perumpamaan bahawasanya mustahilnya kebangkitan. Contoh macam dia kata, cuba kamu parti, perumpamaan ni contohlah, cuba kamu tengok mayat bila dah duduk dalam tanah, korek tengok, dia dah jadi tanah, tak nampak apa lagi, macam mana nak bangkit? Kemudian kata Allah, wa nasiya khalqah, dia buat perumpamaan bagi kami, iaitu tulang belulang yang menjadi tanah, bagaimana nak dibangkitkan semula. Dan dia lupa pada kejadiannya, dia lupa pada kejadian dia. Dia pun dulu bukan ada pun, kemudian diadakan. Maka apalah sangat Allah Ta'ala yang pernah mengadakan dia, untuk mengadakan dia semula bila dia menjadi tanah nanti. Dia berkata, ini contoh, dia buat pemisalan, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh itu? Katakanlah, wahai Muhammad, kata dekat dia, ia, yakni tulang yang telah hancur luluh itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama itu, daripada air mani, ataupun daripada Adam, daripada tanah dulu. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, iaitu Tuhan yang menjadikan, dan dia mengetahui tentang segala makhluk.
Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, Allah, ya, di antara yang kita pati bila kita mengaji dalam akidah, dalam termasuk tuan-tuan yang mengaji sifat 20 dan sebagainya lagi, bila kita cerita masalah penciptaan, Allah Maha Berkuasa mencipta ini, dan dia kait dengan takdir, dia panggil. Tidak ada yang berlaku di alam ini melainkan semuanya tertakluk dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah SWT, maka dia akan berkait dengan 3 sifat Allah. Yang pertama, ilmu. Segala yang berada di alam ini, yang berlaku di alam ini, semuanya sudah berada dalam ilmu Allah sejak daripada azali. Itu yang pertama sekali. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di sini, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu dia maha mengetahui. Mana apa yang lahir, apa yang mati, dan apa yang akan dibangkitkan semula alam ini, bila akan berakhir dan bila akan bermula alamnya baru, Allah SWT maha mengetahui. Yang keduanya ialah dia berkait dengan iradah. Semua yang berlaku di alam ini semua tertakluk dengan kehendak Allah, iradah Allah. Yang ketiga, semua yang ada di alam ini semuanya muncul dengan kuasa Allah, kuasa Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan fa'alun lima yurid. Allah ini maha melaksanakan, maha melakukan apa yang dia kehendaki. Beza dengan kita manusia, banyak benda kita tak tahu, dan banyak benda berlaku di alam ini tak ambil kira pun kehendak kita. Kita mau pun, kita tak mau pun dia jadi. Kita mau pun dia jadi. Kadang-kadang kita mau pun dia tak jadi. Kita nak dia jadi tapi tak jadi. Dan begitu juga ada benda yang kita nak buat tapi tak boleh buat, tak ada kuasa, tidak ada kudrah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita baca dalam Quran ni, maka menjadikan kita ni seorang yang sentiasa yakin dengan Allah Ta'ala. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhbar. Itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala nak bagi kita yakin kebangkitan semula. Allah Ta'ala suruh tengok diri kita sendiri. Dulu kamu tak ada, kemudian ada. Bermula daripada mak kamu dengan ayah kamu bertemu, bercampur air mani mereka berdua, maka jadilah kamu. Begitulah kamu akan dibangkitkan semula. Itu satu hujah. Yang kedua pula, Allah Ta'ala suruh kita tengok pokok-pokok hijau. Pokok-pokok yang menghijau, macam mana boleh tercetusnya api dan daripada pokok itu menjadi bahan bakar. Padahal kalau kita perhati tuan-tuan sekalian, pada pokok-pokok ini kita tak akan sangka dalam pokok-pokok ini ada bahan yang boleh membakar. Tapi itulah kejadian Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, alladzi ja'alakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dan yaitu Tuhan yang menjadikan untuk kamu api dari kayu yang hijau. Mana semua pokok kayu ni, kata ulama dalam tafsir, semua boleh jadi bahan bakar api, kecuali dia sebut dalam tafsir jalan lain, dia sebut, dia kata ada 2 pokok yang diisi orang Arab yang paling baik untuk jadi bahan bakar. Dia sebut dalam istilah Arab, dia panggil al-marhu wal-afar. Tak tahulah pokok apa tuan sekalian, nak terjemah tempat kita ni. Jadi sebahagian mufassir kata, kamilah yang menjadikan pokok yang menghijau di mana menjadi bahan bakar, iaitu al-marhu wal-afar, ataupun kata Imam Suyuti atau al-Mahalli, semua merujuk pada semua pokok. Mana semua pokok ini mana boleh jadi bahan bakar. Ada dia panggil dalam pokok itu tersedia dia panggil api. Tunggu masa saja. Kalau kamu bahasa kita kata cucuh saja, dia akan membakar. Kecuali satu pokok al-unab. Kalau nak kira al-inab, kalau nak baca al-inab, pokok ni pokok anggur. Pokok anggur. Kecuali satu pokok yang tak boleh jadi bahan bakar, lain semua sekali boleh jadi bahan bakar.
mana dia akan terbakar. Tapi ada satu pokok, al-unab atau al-inab, wallahu alam, sama ada pokok anggur ataupun kadang-kadang dalam bahasa Arab ni dia eja tu huruf sama, tapi bila baca baris tu lain. Nak kena rujuk dalam kamus. Sama ada ni baca al-unab ke al-inab. Kalau al-inab anggur lah, tapi kalau baca al-unab dia pokok lain pula. Macam laban, kalau tuan-tuan baca dan silap sebut bahasa Arab, lam banun. Kalau tuan-tuan baca labanun, susu. Tapi kalau tuan-tuan baca baris bawah labinun, bata. Jauh sungguh. Satu lembut cair, satu keras. Labanun, susu. Tapi kalau baca labinun, labinatun, dia jadi bata-bata. Itu uniknya bahasa Arab. Jadi kerana itu, bila tuan-tuan baca Quran pun baris kena bagi betul. Bila baris tak betul, dia akan jadi makna tu dia akan lari jauh. Awalaysa alladhi fa iza antum minhu tuqidun, iaitu Tuhan menjadikan untuk kamu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Asalnya paling baik dia bukan terjemah tiba-tiba, lalu kamu nyalakan api dari kayu tersebut, di mana dengan adanya api itu kamu dapat nyalakan. Sebahagian ulama hari ini, tuan-tuan sekalian, mereka tafsir lagi lebih jauh sikit, iaitu daripada hasil kayu kayan lama yang terpendap dalam bumi dulu ratusan ribu tahun dan puluhan ribu tahun, itulah yang menghasilkan petroleum pada hari ini. Yang mana hutan-hutan dulu dia panggil, zaman dulu, mendapan itu yang menghasilkan petroleum pada hari ini. Itu tafsiran yang baru, wallahu alam. Jadi Quran ini ada ayat-ayat yang mana difahami dengan lebih baik oleh manusia apabila berlaku perkembangan ilmu. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, tidakkah berkuasa menciptakan yang serupa itu, makna alam yang lain nanti. Kerana bila kita perhatikan, tuan-tuan sekalian, ada ulama menyimpulkan bila berlaku kiamat nanti, seluruh sekalian langit dan bumi, ini akan ditukar oleh Allah menjadi syurga. Itu yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah, antara dalam surah Al-Imran, wa jannatin, dan syurga arduha samawati wal ard, yang luasnya itu merangkumi sekalian langit dan bumi. Jadi Tuhan di sini Allah Taala sebut, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala huwal khallaqul alim. Tidakkah Tuhan, bukan tidaklah, tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengannya, makna bila musnahnya sekalian langit dan bumi, dia juga berkuasa untuk mencipta sama ada yang serupa ataupun yang alam yang lebih besar, yang lebih agung daripada alam langit dan bumi itu. Bala wal khalaqul alim, benar, bahkan dia berkuasa mencipta yang serupa. Wa huwal khallaqul alim, kerana dialah yang maha pencipta, al-khalaq, yang maha pencipta, al-alim, lagi maha mengetahui. Sekali lagi Allah Ta'ala ulang maha mengetahui. Sebab Tuhan yang maha mengetahui, zat yang maha mengetahui saja yang boleh mencipta sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Innama amruhu idza arada syai'an, sesungguhnya keadaannya, innama amruhu, sesungguhnya urusannya, rasanya yang terbaiknya urusan Allah. Urusan Allah ini urusan penciptaan Allah. Jadi Allah Ta'ala dia bukan cipta macam mana kita boleh gambarkan. Manusia ni bila dia nak cipta, kalau benda yang biasa-biasa cipta dengan tangan lah. Tapi kalau nak luar biasa, dia cipta dengan mesin. Asalnya sebelum cipta tu dia buat plan dulu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita nak buat rumah, kita tengok tukang, dia tukang ni dia buat plan dulu. Sekurang-kurangnya dia buat plan tu, plan orang panggil apa? Plan kasar.
Dia tulis gitu, tulis gini, dia tunjuk kat kita ni macam mana nak pindah apa-apa, dia plan gitu. Tapi Allah Taala sebut innama amru idza arada syai'an. Adapun urusan Allah, yakni urusan penciptaan oleh Allah Taala, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya kun, jadilah, ya, fayakun, maka terjadilah ia. Ya, Allah Taala kata kun, jadilah, maka akan jadi. Allah Taala saja yang boleh cipta begitu. Walaupun kadang-kadang bila tuan-tuan baca dalam Quran parti makna, maka timbul persoalan. Dalam ayat ini Allah Taala kata urusan penciptaan oleh Allah. Ya, dia tak macam manusia buat plan dulu, kemudian pakat ramai-ramai. Kalau tukang seorang-seorang, dia buat seorang dia dengan selihat 5 tahun baru habis rumah kita. Dia panggil lah, panggil kawanu yang pandai, atok bata yang pandai itu ini dan sebagainya, tolong dia, dia bagi upah. Kita bagi upah kat dia, dia bagi upah kat kita pula. Jadi begitulah. Tapi Allah Ta'ala ini, dia boleh mencipta dengan kun fayakun. Tapi timbul satu persoalan, kenapa dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan bahawa dia menciptakan khalaqas samawati wal arda fi 6 ayamin. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Walaupun dalam ayat itu disebut 6 hari. 6 ayam, 6 hari. Tapi hari jangan tuan-tuan gambarkan sebagaimana hari ini. Sebab zaman tu matahari tak ada lagi. Jadi sebab tu bahkan kalau kita tengok di akhirat, satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun. Ya, satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun. Dan ada ayat menyebutkan 50,000 tahun. Jadi sebab itu nisbi dia panggil, relatif, melihat kepada keadaan. Satu hari di bumi tak sama dengan satu hari di Marif. Dia lagi panjang sebab Marif lagi jauh daripada matahari banding dengan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, para ulama mentafsirkan Allah dia boleh cipta dengan sekelip mata. Contohnya dia kata dekat api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia jadikan api itu dengan sifat panas. Tapi dengan sekelip mata dia berperintahkan kepada api, wahai api, jadilah kamu sejuk dan juga selamat kepada Ibrahim AS. Jadi Allah Ta'ala boleh cipta sekelip mata. Tapi kenapa Allah memilih untuk menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, melalui proses dia panggil yang melalui jangka masa yang panjang. Sebagai mufassir kata satu masa 1000 tahun. Ya, satu masa 1000 tahun. Wallahu alam. Dan mungkin lebih daripada itu. Wallahu alam. Jadi sebagai mufassir kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia nak mengajar hamba-hamba dia, aku sendiri sebagai Tuhan, tapi aku buat dengan disiplin, dengan teratur. Jadi sebab itu dalam satu hadis menyebutkan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Makna tenang, dia panggil at-ta'anni, makna berhati-hati, tidak tergesa-gesa, tak gelojoh, buat sikit demi sedikit, dia panggil daripada Allah. Wal ajalatu minasyaitan, dan gelojoh itu daripada syaitan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita perhatikan Quran sini pun turun dalam masa 23 tahun, sikit demi sedikit. Jadi begitulah. Yang pentingnya berterusan. Khairul umur adwamuha. Ahabul a'mal ilallah adwamuha in qalla. Dari segi amalan pun sama juga. Amalan yang paling disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah ialah yang berterusan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Bukan semangat tuan-tuan sekalian bila semangat nak sembahyang duha, dia sembahyang duha sampai 8 rakaat. Kadang-kadang terlebih pula sampai 10. Kemudian esok tak buat dah. Tunggu pula semangat pula main. 3 bulan tak semangat-semangat, tak buat lagi 3 bulan. Main pula semangat pula setahun depan pula. Jadi yang paling baiknya ialah sikit-sikit. Buat sedikit demi sedikit. 2 rakaat pun cukup lah. Tapi buat tiap-tiap hari. Baca Quran pun sama. Bukan baca Quran dalam bulan Ramadan ini, baca ni sekalian pun tak baca dah, tunggu Ramadan pula tahun depan. Yang terbaik ni adalah bulan. Semalam pernah dengar ada seorang ulama Arab itu, orang tanya, apakah menjadi sunnah Nabi mengkhatam Quran dalam bulan Ramadan? Dia kata tidak. Kita pun duk heran, ke mana cerita Quran ini? Dia kata sunnah Nabi ialah khatam Quran tiap-tiap bulan. Itu sunnah Nabi.
Dalam bulan Ramadan ini khatam banyak kali. Itu yang sunnah. Mana khatam Quran yang disunnah Nabi ini ialah tiap-tiap bulan. Sebab pesanan Nabi kepada Ibnu Umar, jangan kamu baca Quran lebih daripada sebulan. Jangan kamu khatam Quran lebih daripada sebulan. Dalam bulan Ramadan ini yang menjadi sunnah salafus salih ialah banyak lagi baca Quran. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun ramai orang kata pelik macam mana dia nak buat, macam mana kita nak buat macam tu, ada yang perli pun ada, tapi tuan-tuan sekalian, dia dan begitulah orang zaman hari ni tuan-tuan sekalian, dia baca ikut dia baca nas tu, dia baca ikut dia. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan dia mengkhatam Quran sampai 60 kali. Sampai 60 kali. Satu hari dua juzuk, 2 kali. Jadi orang kita kata tak logik ya. Jadi tuan-tuan sekalian boleh baca dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah. Macam mana Imam Nawawi huraikan. Itu disebut di antaranya ialah keberkatan waktu yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada orang dulu. Dan mungkin tuan-tuan timbulkan, tu macam mana Nabi tak bagi kita khatam Quran kurang 3 hari. Jangan kamu khatam Quran kurang 3 hari, nanti kamu tidak akan faham apa-apa. Ini Nabi sendiri pun sebut. Sebab itu kata ulama, khatam ni dia ada beberapa jenis. Yang pertama khatam baca, mana kita baca tu nak ambil pahala 10. Ni khatam lah banyak mana sekalipun, dia tak terikat dengan apa yang Nabi sebut tadi. Tapi kalau khatam untuk tujuan tadabbur, jangan cepat sangat. Mana khatam tadabbur dia panggil. Khatam kamu baca Quran sikit demi sikit untuk faham, untuk memahami. Yang tu memerlukan masa yang panjang. Paling cepat 3 hari. Paling cepat sehari 10 juzuk kalau untuk khatam tadabbur. Tapi kalau untuk baca, yang tu bergantung kepada kemampuan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis Nabi pernah menyebutkan Nabi Daud AS dia mengkhatamkan kitab Zabur ketika dia sedang memsiap-siapkan kuda dia. Man dia mengkhatam, ada hadis Nabi SAW, dia mengkhatam kitab Zabur pada ketika dia sedang memsiap-siap kuda. Jadi kerana itu, di antara ulama mutaakhirin ini yang mengamalkan khatam Quran seminggu sekali, di antaranya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia baca Quran bila tuan sekalian? Ketika dia berjalan subuh daripada rumah dia ke masjid, dia jalan kaki, pada ketika itu dia murajaah Quran. Kita tuan-tuan sekalian, macam mana nak khatam? Lagi tak ada mushaf depan kita, lagi itu tak boleh baca. Kalau orang curi mushaf semua atas muka dunia, orang tak bagi kat kita, pakai duk qul huwallah sajalah. Qul huwallah 3 kali, 1 Quran. Dan seorang ulama Arab Saudi, Syekh Ibnu Utsaimin, dia sikit hari dia baca 200 ayat satu hari. Pada ketika dia pensyarah, ini driver dia beritahu, dia bolak-alik daripada rumah dia, duduk di belakang di rumah dia, pergi ke mengaji Quran, dia akan murajaah Quran 200 ayat satu hari. Kemudian ada kawan seorang orang Yaman, kadang-kadang dia duduk dengan kita pun, kita tak sembang dengan dia pun, dia baca Quran. Dia kata dia nak kena habiskan satu hari 4 juzuk. Itu dia punya disiplin dia, satu hari 4 juzuk. Dia duduk tepi kita pun, dia duduk sambil-sambil dia panggil, kita duduk sembang dengan orang lain, duduk layan orang lain, dia murajaah Quran. Kita tahulah, kita tak ganggu dia lah, walaupun dia duduk tepi kita. Kita biarkan dia selesaikan dulu. Jadi ulama-ulama nombor 9, Quran berada dalam kepala mereka. Berada dalam kepala mereka. Jadi sebab itu mereka boleh murajaah Quran berapa yang mereka nak dalam satu hari. 3 kali habis. 1 kali khatam, 2 kali khatam. Itu kemampuan mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tak boleh hari ini tidak layak lagi untuk menghukum ulama-ulama dulu, sebab dipanggil situasi mereka tidak sama. Mereka dipanggil situasi tidak sama. Jadi sebab itu yang cuma penting satu saja. Satu disiplin ni tuan-tuan sekalian, bila kita baca kitab sejarah, ada disiplin dia. Bukan kita menilai itu, Yang menilai itu bukan hak kita. Yang pentingnya ialah kita kena tuan-tuan dengan kena sahkan cerita itu betul ke tak, tu saja.
In kunta naqilan fa'alaika bitasabbut. Jika kamu menakalkan, memindahkan sesuatu cerita dan sebagainya, hendaklah kamu pastikan kebenaran dia. Jadi macam nak pastikan. Jadi ambil daripada kitab sejarah, tarikh yang penulisnya itu diketahui sebagai ahli sejarah Islam. Contoh macam Bidayah wa Nihayah Imam Ibn Katsir, contohnya macam Siyar A'lamun Nubala Imam Az-Zahabi dan sebagainya. Itu saja. Jangan ambil sebarangan. Jangan ambil sebarangan, kerana ada di sana orang-orang yang dia panggil apa, dia suka perendang cerita. Sebab tu orang luar dia suka nak percaya sejarah Melayu ni pasal hak perendang tu banyak. Dia hak perendang tu dia banyak dia panggil. Yang tu menyebabkan orang luar kita dia baca hikayat nu sejarah hantuah dan sebagainya, jadi dia jadi mitos. Hak perendang tu banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian Allah Taala tutup, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka subhanallah, maha suci Allah yang di tangannya, yakni dalam kekuasaannya, malakutu kulli syai'in, biyadihi dalam kekuasaannya, malakutu kulli syai'in. Diterjemah sini apa malakut? Atas segala sesuatu, malakutun. Jadi atas segala sesuatu. Kalau tengok dalam tafsir Jalalain, kata Imam Jalalain Al-Mahalli, malakut iaitu mulkun, sama dengan kata mulk, kerajaan, kerajaan ataupun kekuasaan. Cuma ditambah waw dan ta kata dia, jadi malakut tambah tak waw ta, iaitu lil mubalaghah, untuk menunjukkan kepada mubalaghah. Mana mubalaghah ai al-qudrah. Tapi ditafsir oleh Jalalain, dia kata maksud malakut itu kekuasaan, kekuasaan atas segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti di situ kerana kita nak baca lebih kurang 2 hadis sambung minggu lepas. Kitab hadis kita 40 hadis kematian yang indah. Kita berhenti sebelum ni tuan-tuan sekalian, hadis yang ke-27, hari ini hadis 28. Sabda Nabi SAW, man khafa adlaja, sesiapa yang takut diserang musuh, dia akan keluar di awal malam. Ini Nabi bagi pemisalan, dia bagi contoh pentingnya perasaan takut dalam hati kita ni. Kerana dengan perasaan takut inilah kita akan berjaga-jaga, akan bersedia. Sama dengan orang yang bila dia berada di waktu malam, sampai berita, mana sampai berita kepada dia, orang datang beritahu, saya terserempak dengan satu kumpulan musuh yang dalam perjalanan untuk menyerang kampung kamu. Kamu hati-hati, mereka berada di tempat sekian-sekian sekarang. Jadi bila orang beritahu, maka ada kebimbangan. Rupanya musuh sedang dalam perjalanan untuk menyerang kampung kita. Adlaja, maka dia akan keluar pada waktu malam. Jadi sebelum tiba musuh. Wa man adlaja balaghal manzil. Sesiapa yang keluar di waktu malam, dia akan sampai di tempat perhentian, yakni yang selamat dari serangan musuh. Jadi sama juga kita tuan sekalian. Orang yang tahu di akhirat nanti ada neraka, maka dia akan buat sesuatu untuk melarikan diri daripada neraka, untuk selamat daripada neraka. Jadi sepentingnya tuan-tuan sekalian. Ataupun orang yang tahu bahasanya kalau buat sekian-sekian akan ditimpa dengan azab oleh Allah, maka bila dia tahu, maka dia ambil jalan selamat. Jadi pentingnya ilmu tuan-tuan sekalian, termasuk ialah ilmu takut dipanggil al-khauf ar-raja, kena bergandingan. Para ulama menyatakan bahawa terbanglah kamu
menuju kepada Allah dengan dua sayap. Satu sayap mengharap pada Allah dan satu sayap takut pada Allah. Ya, ada ketikanya kita baca ayat syurga, ada ketikanya kita baca ayat tentang neraka. Ketahuilah bahawa ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahawa barangan Allah adalah mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, ketahuilah bahawa barangan Allah itu adalah syurga. Hadis dalam Jami' Tirmizi, hadis hasan, hadis hasan. Kata Imam At-Tibi, hadis ini merupakan perumpamaan yang diberikan Rasulullah bagi orang yang melalui jalan akhirat. Dia mesti ada, salah satunya ialah sifat al-khawf, takut dalam hati dia, di samping sifat mengharap kepada Allah Ta'ala. Dia hadis yang ke-29, an Aliyin, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ini nasihat Sayyidina Ali kepada kita, in akhwafa ma atakhawwafu alaikum isnatan, perkara yang paling aku bimbang menimpa kamu adalah dua, kata Sayyidina Ali. Yang pertama, panjang angan-angan. Yang keduanya ialah mengikuti nafsu. Panjang angan-angan ni adalah semua orang, tuan-tuan sekalian, bila tanya bila-bila masa pun, kamu yang tak semayang ni, ataupun kamu ni yang masih lagi, saya tengok kamu ni masih lagi tak mau nak pergi semayang, contoh semayang jemaah lah, kamu ni tak takut mati ke? Dia kata apa? Kamu asal-asal kamu tak akan mati ke? Dia kata akan mati tapi lambat lagi kot. Hak tu dia panggil panjang angan-angan. Tapi kita tak pernah lah tanya orang lain. Cuba kita tanya diri kita sendiri. Kita tanya diri kita sendiri, kita pun akan jawab yang sama. Tak apa, bukan nak mati lagi. Hati kita membisikkan kita, ataupun syaitan, iblis membisikkan kita begitu. Kita dah dengar semayang duha, tahu kelebihan duha begitu begini dan sebagainya, tapi kenapa kita tak buat duha kemarin? Sebab tak apa, kita buat, dan kali kita buatlah. Nanti kita buat. Bila nanti itulah dipanggil, itu menunjukkan kepada tul al-amal, panjang angan-angan. Jadi tuan-tuan sekalian, mana kita tahu kita akan hidup lagi esok? Cuba kita renung. Rasa-rasa kita, tuan-tuan sekalian, esok ni kita akan ada lagi ke tidak? Wallahu a'lam. Entah tak ada dah esok. Malam ni pun dah mati, contoh kata, bunyi seriau, tuan-tuan sekalian. Tapi biar seriau tak apa daripada tak seriau. Perasaan takut tadi ni kena ada. Jadi dengan perasaan takut tu, bimbang tu, oh tak boleh, kena buat. Kok tak ada buat. Kok tak ada buat. Adapun panjang angan-angan menyebabkan kamu lupa akhirat. Itu kata Sayyidina Ali. Mengikut nafsu pula menyekat kamu dari kebenaran. Itu orang Yahudi, iblis, tuan-tuan sekalian. Iblis ni mustahil kalau kita nak kata dia tak kenal Tuhan, sebab dia bukan asal sesat, tapi nafsu, keegoan dia tu, dan menyebabkan dia tak minta ampun sampai ke hari ini. Pernah diceritakan dalam hadis, bukan hadis, dalam tafsir, dalam ni rumah cerita Nabi Musa AS, dia tanya Jibril, dia tanya Iblis, Iblis, kamu ni sampai bila kamu tak mau bertaubat? Kenapa kamu tak jadi macam Adam? Adam buat salah terus taubat. Kamu ni sampai bila kamu nak degil, kamu tak mau bertaubat kepada Allah? Iblis dia kata dekat Nabi Musa, cuba kamu tanya Tuhan, dia mau ke ampun Iblis kalau Iblis bertaubat? Dia tanya macam begitu. Maka Nabi Musa AS tanya Allah Ta'ala, maka Allah kata, aku boleh mengampunkan dia bila-bila masa, tapi dia kena buat benda yang dia tak mau buat dulu. Jadi kita taubat macam itulah, tuan-tuan sekalian. Bila kita taubat sebab tak semayang, kena semayang. Kalau kita buat dosa, kalau kita berdosa dengan sebab tak buat suatu perbuatan disuruh Allah, maka taubat itu ialah dengan kembali buat, dan juga minta ampun atas dosa-dosa yang lalu kita tak buat. Maka apa kata Iblis bila Nabi Musa kata, wahai Iblis, Tuhan bagi tahu bahawa dia bersedia untuk mengampunkan kamu bila-bila masa, tapi kamu kena buat apa yang kamu tak buat dulu, iaitu sujud hormat kepada Adam. Lalu Iblis kata apa? Kalau macam tu tak taubat pun tak apa. Kalau macam tu
tak bertaubat pun tak apa. Makna sombong, degil tuan-tuan sekalian. Sebab itulah hadis Nabi kata orang yang sombong tak akan masuk syurga. La yadkhul jannah, tidak akan masuk syurga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun seberat timbangan semut yang paling kecil, iaitu zarah. Dan ketahuilah bahawa dunia berlalu pergi, sedang akhirat tampil tiba. Mana dunia sedang berlalu, akhirat sedang tampil kepada kamu. Maka jadilah kamu anak-anak akhirat dan bukan anak-anak dunia. Kalau dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata anak-anak akhirat ini ialah guru dan anak murid yang sama-sama bentuk lumus menimba ilmu agama. Itu anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat. Macam tuan-tuan kita ni, tuan-tuan sekalian, guru besar kita tu ialah Rasulullah. Guru besar kita adalah Rasulullah. Macam ustaz-ustaz ni kita kata guru tuan-tuan lah, tapi sebenarnya dia ajak tu kerana dia panggil mengejar ilmu yang mana yang sama, yang mana Rasulullah ajak pada sahabat-sahabat. Jadi Imam Ghazali istilahkan dia panggil anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat. Anak-anak kita ni tuan-tuan bersekalian, kecuali kalau dia bersama-sama kita mengaji agama, jadi anak akhirat. Tapi dia anak-anak dunia saja. Anak-anak kita ni, tuan-tuan bersekalian ni, anak-anak kita ni anak-anak dunia saja. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kebangkitan nanti tidak akan berguna lagi harta benda dan anak-anak. Mana anak-anak di dunia ni tak akan beri manfaat lagi pada kamu di akhirat, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi kata Imam Ghazali, dia panggil anak-anak akhirat sebenarnya itu ialah orang yang bersama kamu mengaji agama. Dia panggil. Makna guru kamu tu pak kamu yang sebenar. Kamu dan kawan-kawan kamu tu adik-beradik. Dia panggil. Kamu anak dia. Dan sampai kepada Nabi SAW. Pertalian sampai kepada guru yang nombor 1. Semuanya adalah anak-anak murid. Dia panggil. Anak-anak akhirat. Dia panggil. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, kita kena orang panggil apa? Kena mengaji sungguh-sungguh lah. Kerana kita, sebab itu sebahagian mufassir, ahli tafsir, dia tafsir dua. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin. Ya Allah, limpahilah keberkatan, keampunanmu kepada Nabi Muhammad SAW dan juga ahli keluarga Muhammad. Ahli keluarga Muhammad ini ada dua tafsiran. Satu, iaitulah dia panggil ahli keluarga nasab. Ahli keluarga nasab. Itu daripada Hasan Hussein tu. Dan keduanya ialah ahli keluarga agama, dia panggil. Ahli keluarga agama, iaitu sekalian orang bertakwa kepada Allah. Termasuk yang mentafsirkan yang kedua itu ialah Imam Nawawi rahimahullah. Ahlu Muhammadin ialah semua orang bertakwa, adalah ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi kita minta supaya Allah melimpahkan selawat, yakni keberkatan, rahmat, keampunan kepada Nabi Muhammad dan juga semua orang yang berkeluarga dengan Nabi Muhammad, iaitu yang menimba ilmu daripada dia, yang beramal yang saleh. Maka jadilah kamu anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah hari beramal tanpa hitungan, sedang besok adalah hari hitungan tanpa ada peluang beramal lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni tak boleh berkisah sangat dengan orang lain. Kuanu betul, kuanu tak betul, yang tu je kita duk berkisah. Kita kena berkisah kita tu banyak. Amalan kita tu betul ke tak betul. Dia kena banyak tengok kita buat apa dah. Cukup ke tak cukup lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita dihisap, contoh di akhirat nanti kita akan dihisap oleh Allah. Kita tengok semayang. Semayang umur kita daripada mula balik, katalah 10 tahun. Ada setengah orang dia kata dia ke mula balik 15. Mana ada orang mula balik 15, tuan-tuan sekalian? Tak tahulah kot tuan-tuan mula balik 15, lambat sangat lah. 15, orang lain dah balik 4-5 tahun dah, tuan-tuan baru balik. Biasa balik umur 10, umur 11. 10 sehingga 60, katalah. Umur Allah Ta'ala lebih kat kita 60, kata contoh, 50 tahun. Cuba tuan-tuan kali tengok, 50 kali 365 hari, kali dengan 5. Itu jumlah semayang saja
yang kita terpaksa menghadap Allah Ta'ala nanti di akhirat. Cukup tak tu? 50 tahun kali dengan hari, setahun 365 hari kali dengan 5, itu jumlah sembahyang yang akan dihisap atas kita di akhirat nanti. Cukup tak cukup? Itu satu. Yang kedua, agak-agaknya tuan-tuan sekalian, sempurna ke tak sempurna? Jadi bila kita rasa memang ustaz tak cukup, saya dulu kalau umur 10 tu, kiranya walaupun sembahyang, tapi sembahyang macam tak sembahyang, makna ilmu pun tak ada, tak mengaji lagi pada ketika itu. Kadang-kadang tak sembahyang, umur 20 baru sembahyang. Kena cukupkan tuan-tuan sekalian. Di antara cara untuk kita menampung, kalau jumhur ulama, kalau kita confirm kata kita ada sembahyang tak cukup, kena qada. Dan sebagian ulama kata benda-benda yang lalu maka ditampung dengan sembahyang sunat. Jadi sebab itu tak boleh rasa selesa. Tak boleh rasa selesa. Sebab kita panggil Imam Sayyidina Ali tadi, dia sebut bahawasanya di dunia ni tak ada hitungan. Di akhirat nanti kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ni untuk kita beramal sebanyak mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.